Siapa nak tahu adakah kamu itu tergolong di antara anak soleh? Ulama kata kita kena tengok kehidupan seharian kita. Bagaimana kita nak tengok kehidupan seharian kita tu? Okey, ni kaedah lah. Ulama kata tengok kehidupan seharian kita, berapa banyak kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, kepada kedua ibu bapa kita. Berapa banyak kita muhasabah pada malam ini, kita renung, kita ambil dalam 10 second, 10 minit, berapa banyak kali. Contohnya yang semalam, kita doa berapa kali kepada kedua ibu bapa kita. Banyak tak kita mendoakan mereka? Kita mendoakan kesejahteraan dan juga kita doa moga-moga mereka diampunkan segala dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga mereka ni diampunkan. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa banyak kali kita mendoakan dalam kehidupan kita untuk kedua ibu bapa kita yang mana sudah pergi ataupun yang mana masih hidup. Apa kaitan dia ni? Ulama kata orang yang banyak doa ni, itu adalah salah satu ciri dia merupakan anak soleh yang banyak mendoakan untuk kedua ibu bapa dia. Apa kaitan dia? Kaitan dia ulama ambil daripada hadis Nabi yang mana bila matinya anak Adam maka terputuslah segala amalannya. Yang ketiga tu, idza mata ibni Adam inqata'a anhu amaluhu. Jika matinya seorang anak Adam maka terputuslah segala amalannya illa salasah, kecuali 3 perkara. Yang pertama semua tahu kan, sadaqatul jariyah, yang mana sedekah yang sentiasa mengalir. Jariyah tu maksudnya mengalir. Macam mana? Contoh dia infak. Infak ni banyaklah jenis kan. Infak Al-Quran, infak pembinaan masjid, pusat tahfiz dan sebagainya. Yang tu yang pertama, sadaqatul jariyah. Yang kedua, ilmin yantafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga tu ulama kata au waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, yad'ulah yang mendoakan kedua orang tua dia. Tu salah satu ciri nak tahu. Siapa nak tahu adakah kamu itu anak soleh ataupun tidak? Tengok, ulama kata tengok kehidupan seharian dia, berapa banyak kali dia doakan kepada orang tua dia. Ada di kalangan kita yang setiap masa dia mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Setiap jam dia mendoakan kepada kedua orang tua dia. Siapa yang gerakkan bibir mulut dia untuk berdoa tu? Siapa yang menggerakkan hati dia untuk berdoa kepada kedua ibu bapa dia? Jawapan dia adalah Allah yang menggerakkan bibir mulut, menggerakkan hati dia supaya berdoa kepada kedua orang tua dia. Ada juga yang ketika solat saya, habis solat, setiap solat semua dia mendoakan. Dia tak lupa mendoakan Rabbi fili zunubi wali walidi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selepas solat waktu. Alhamdulillah. Kalau tak solat dia doa tak? Tak lah kan. Ada juga ni tu, alhamdulillah, dia doa juga selepas solat tu. Yang masalah dah ni, waktu-waktu lain tak ingat nak doa. Dalam solat pun habis solat terus bangun. Maka terlupalah kita mendoakan. Jadi kita ambil masa sekejap, kita muhasabah balik. Okey, baik. Sebab kelebihan anak soleh ni sangat besar. Nak dengar cerita tak? Sikit saja cerita dah. Nabi Musa AS, Nabi Musa dia ada kelebihan dia, antara Nabi yang ada kelebihan boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Nabi Musa AS ni dia bermunajat di Bukit Tur Sina. Suatu hari itu Nabi Musa AS dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah yang dekat syurga nanti dia menjadi jiran aku? Maka Allah pun beritahu nama si fulan, tempat dia duduk di mana, di negara apa. Maka selepas itu Nabi Musa AS dia mencari orang tu. Dia pergilah satu perkampungan dan dia jumpa seorang hamba Allah ni, seorang pemuda ni. Maka dia menjadi tetamu kepada pemuda ni. Pemuda ni yang mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia ni akan menjadi tetamu Nabi Musa di syurga, yang duduk dalam di syurga, yang duduk dekat
bersama dengan Nabi Musa. Hebat tu martabat dia. Lepas tu dia pergilah ziarah ketuk itu, maka disambutlah oleh seorang pemuda tu. Bila sambut, pemuda ni dia pergi masuk bilik. Selepas mana dia tinggalkan Nabi Musa dulu, selepas dijemput masuk ke ruang tamu, maka dia masuk dalam bilik. Lepas dia masuk dalam bilik tu, dia keluar dengan seekor babi betina yang sangat besar. Dia didukung, dia sangat cermat dengan baik. Dia dukung, dia pergi untuk apa? Dia nak pergi mandikan babi tersebut. Babi betina, tuan-tuan. Babi betina tu dia besar, tapi dia dukung dengan cermat, dengan baik. Lepas dia mandi, dia lap elok-elok sampai kering. Lepas tu dia dukung balik, dia masukkan dalam bilik. Lepas tu dia keluarkan pula seekor lagi babi jantan yang sangat besar. Dia dukung dengan cermat, dan dia buat seperti mana yang first tadi. Dia mandikan, dia lap sampai kering. Yang Nabi Musa ni pelik lah kan. Hairan, dia sangat hairan. Ada orang bela babi dalam rumah. So dia sama juga, dia lap-lap, dia peluk, dia cium babi, 2 ekor babi tu. Babi betina dan juga babi jantan. Lepas tu dia masukkan dalam bilik, dia letak tempat yang sama dalam bilik tersebut. Maka keluar, barulah dia melayani tetamu dia. Dia layan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa tanyalah. Nabi Musa AS tanya kepada pemuda tersebut, kamu ni agama apa? Maka jawab pemuda tersebut, aku ni agama Tauhid. Maksudnya agama Islam lah, agama Hanif zaman dulu. Lepas tu, bukankah agama kita mengajar supaya tidak menternak binatang babi ni? Lepas tu dia kata, dia contoh yang sebenarnya kedua ekor babi tersebut adalah kedua ibu bapa dia, mak dan ayah dia. Kerana apa? Kerana disebabkan dosa kedua ibu bapa dia, dosa besar yang dilakukan kedua ibu bapa dia, menyebabkan Allah menukarkan wajah menjadi hodoh seperti babi. Tapi dia cakap kepada Nabi Musa, tak ada halangan, dosa kedua ibu bapa aku tak ada halangan untuk aku terus berbakti kepada kedua ibu bapa aku. Nampak tak? Dia berbakti sungguh-sungguh kepada kedua ibu bapa dia, walaupun ibu bapa dia telah ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 2 ekor babi. Mak dan ayah dia lah. Muka dia berubah totally. Okey, baik. Di situ daripada kisah itu menunjukkan bahawa dia telah berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibu dan ayah dia ditukar semula menjadi wajah manusia, tapi belum lagi dimakbulkan oleh Allah doa tersebut. Dia contoh kepada Nabi Musa. Tetapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahawa suatu hari nanti kedua ibu bapa mereka tu asal tu dah ditempatkan di dalam neraka asbab anak yang soleh tersebut yang mengeluarkan kedua ibu bapa tersebut masuk ke dalam syurga. Nampak tak martabat hebat anak soleh ni?